Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Jayakan Aktiviti Sekolah. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Jayakan Aktiviti Sekolah ini terdapat pada muka surat 42 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.5, memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. Seterusnya, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudaharaan, murid akan dapat menjelaskan dan menulis 12 ayat dengan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dan kata penguat mengikut konteks dengan betul berdasarkan kisah Jayakan Aktiviti Sekolah. Kedua, menghasilkan sebuah penulisan imajinatif dengan bahasa yang menarik mengenai Jayakan Aktiviti Sekolah. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya menjelaskan dan menulis 12 ayat dengan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dan kata penguat mengikut konteks dengan betul berdasarkan kisah Jayakan Aktiviti Sekolah. Kedua, murid berjaya menulis sebuah penulisan imajinatif secara berperenggan dengan bahasa yang menarik mengenai Jayakan Aktiviti Sekolah. Baiklah murid-murid, sila teliti gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Pernahkah sekolah kamu mengadakan program sarana? Bagus! Untuk pengetahuan murid-murid, program sarana merupakan program yang melibatkan ibu bapa dan juga pihak sekolah untuk melakukan sesuatu aktiviti yang telah dirancang supaya aktiviti ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Salah satu contoh aktiviti program sarana ialah hari kokurikulum dan juga hari kantin. Mungkin ada program sarana seperti Mesyuarat Agung PIBG, Hari Anugerah Cemerlang Sekolah, Hari Sukan ataupun Gotong Royong Perdana. Mari kita lihat hari kokurikulum dan juga hari kantin yang diadakan oleh pihak Sekolah Kebangsaan Stowell. Di sini terdapat pelbagai aktiviti yang dilaksanakan semasa hari kokurikulum dan hari kantin ini. Antaranya gerai jualan, rumah hantu, pertandingan bola sepak, karaoke dan jualan makanan. Oleh itu, murid-murid mestilah menyertai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Tujuan program sarana iaitu hari kokurikulum dan hari kantin ini diadakan adalah bertujuan untuk mengumpul dana, iaitu mengumpul wang supaya wang tersebut dapat digunakan untuk pembangunan sekolah seperti program keceriaan sekolah, seperti aktiviti kecemerlangan akademik, iaitu program-program yang melibatkan seperti kelas tambahan, program motivasi dan apa-apa sahaja yang melibatkan pembangunan sekolah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami program sarana ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid,
Sila baca maklumat yang disediakan ini. Kemudian, jelaskan keempat-empat gambar ini dengan menggunakan kata adjektif dan kata penguat yang sesuai. Oleh itu, cikgu akan memperincikan kata adjektif dan kata penguat ini sebentar lagi. Oleh itu, mari ikut cikgu untuk membaca maklumat yang terdapat dalam buku teks ini. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling telah bermurah hati untuk menyumbangkan idea dan tenaga bagi menjayakan program sarana. Sepanjang program itu berlangsung, pelbagai aktiviti yang amat menarik sekali telah diadakan. Baiklah, mari kita meneliti dan memahami gambar-gambar ataupun aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah ini. Kita lihat gambar yang pertama merujuk kepada gambar aktiviti jualan. Jualan apa? Yang murid lihat di situ jualan makanan seperti sate, kuih muih dan juga minuman. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar kedua merujuk kepada gambar aktiviti ceramah. Ceramah apa tu? Ceramah motivasi rahsia murid cemerlang. Di sini, ceramah tersebut telah dihadiri oleh murid-murid dan juga ibu bapa. Dan kita lihat gambar yang ketiga mengenai aktiviti kesihatan, iaitu terdapat pemeriksaan kesihatan oleh pegawai kesihatan seperti doktor. Di situ juga ada aktiviti senam robik dan juga pameran maklumat mengenai kesihatan. Dan gambar yang terakhir pula itu merujuk kepada gambar gerai kelab seni dan budaya yang telah diadakan oleh pihak sekolah tersebut. Antara aktivitinya seperti jualan kraft tangan dan juga pameran kraft tangan. Di situ murid-murid dapatlah mempelajari keunikan kraft tangan. Diharapkan murid-murid dapat memahami dan mengetahui maklumat yang terkandung daripada buku teks ini. Seterusnya, mari kita memahami jenis-jenis kata adjektif. Antaranya, kata adjektif panca indera. Panca indera ini merujuk kepada anggota badan manusia seperti lidah, telinga, kulit, mata dan hidung. Panca indera ini dapat mengesan sesuatu perkara seperti yang cikgu nyatakan di situ, masam. Masam dapat dirasai melalui lidah. Mungkin ada rasa lain seperti pahit, manis ataupun tawar. Seterusnya, bising. Bising dapat didengari melalui panca indera telinga. Seterusnya, tajam. Tajam dapat dirasai melalui kulit. Mungkin ada contoh lain seperti empuk, lembut ataupun halus. Dan ia dapat dirasai melalui sentuhan kulit. Seterusnya, kacak. Kacak ini dapat dilihat melalui panca indera mata. Mungkin ada contoh lain seperti buruk. Dan kita lihat seterusnya, busuk. Busuk dapat dihidu oleh panca indera hidung. Contoh lain mungkinlah wangi ataupun harum. Seterusnya kita lihat jenis kata adjektif keadaan. Keadaan ini melibatkan persekitaran ataupun seseorang. Contohnya suram, lemah ataupun meriah. Kita lihat jenis kata adjektif bagi warna pula. Contohnya di situ cikgu sudah nyatakan ada gelap, putih, malap ataupun warna-warna lainlah seperti hitam, biru, merah. Seterusnya jenis kata adjektif ukuran.
Ukuran ini seperti tinggi, rendah, lebar. Seterusnya, jenis kata adjektif bentuk. Bentuk ini macam-macam lah. Seperti contohnya di situ, lonjong, petak, bulat ataupun bujur, empat segi ke kan. Jadi di sini kita dapatlah mengetahui jenis kata adjektif bagi bentuk. Seterusnya kita lihat jenis kata adjektif bagi waktu. Contohnya senja, pagi, malam ataupun petang kan. Kita lihat lagi jenis kata adjektif bagi jarak. Jarak ni tentunya melibatkan jarak antara satu tempat. Kita lihat di situ dekat, jauh dan juga hampir. Seterusnya jenis kata adjektif yang melibatkan cara. Contohnya senang, susah, rumit, payah, mudah. Itu merujuk kepada cara ataupun sesuatu itu dilakukan ataupun dilaksanakan. Seterusnya jenis kata adjektif perasaan. Perasaan ini melibatkan perasaan manusia. Contohnya risau, gembira, sayu ataupun sedih kan. Oleh itu diharapkanlah murid-murid dapatlah mengetahui dan juga memahami jenis-jenis kata adjektif berserta contohnya dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami jenis-jenis kata penguat. Berapakah jenis kata penguat yang murid-murid tahu? Tahniah, bagus. Kata penguat ini terdapat 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang, dan juga kata penguat bebas. Mari kita lihat contoh-contoh kata penguat hadapan. Antaranya terlalu, paling, agak, cukup, makin, dan juga kurang. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat hadapan ini mestilah berada di hadapan kata adjektif ataupun kata sifat. Kita lihat contoh ayat pula supaya murid lebih faham. Lihat contoh ayat pertama, budak itu paling pandai. Paling ini merupakan kata penguat hadapan. Lihat ya, paling yang cikgu sudah warnakan dengan warna merah dan juga digariskan di situ. Mestilah berada di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu pandai. Pandai, tulisan yang berwarna biru itu. Kita lihat contoh ayat yang lain. Corak kain batik itu kurang cantik. Jadi di sini kurang merupakan kata penguat hadapan dan mestilah berada di hadapan kata adjektif ataupun kata sifat iaitu cantik. Bagus, murid-murid sudah faham. Seterusnya kita lihat kata penguat belakang. Kata penguat belakang di situ cikgu sudah tunjukkan contoh-contohnya. Antaranya sekali, benar, betul, dan nian. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat belakang ini mestilah berada di belakang kata adjektif. Tepat sekali, bagus. Kita lihat contoh ayat supaya murid-murid lebih memahaminya. Kita lihat contoh yang pertama, peserta itu hebat betul. Kita lihat di situ, hebat merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Dan di belakang kata adjektif itu terdapat kata penguat belakang, iaitu betul. Betul yang tulisan berwarna merah dan juga cikgu sudah gariskannya di situ ya. Jadi di sini
kata penguat belakang ini mestilah berada di belakang kata adjektif. Dan kita lihat contoh yang lain pula, contoh ayat yang lain. Pemandangan di tepi pantai itu indah, Nian. Indah merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Dan di belakang kata adjektif ataupun kata sifat indah yang tulisan berwarna biru itu, di belakangnya ada apa? Ya, ada kata penguat belakang, iaitu nian. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat belakang nian ini dikhususkan untuk pemandangan. Maksudnya alam sekitar. Contohnya pemandangan, lagi apa lagi? Bumi, gunung, laut, dan bulan. Apa-apa sahaja yang melibatkan alam sekitar, alam semula jadi sesuai digunakan untuk nian. Seterusnya kita lihat kata penguat bebas. Kata penguat bebas ini bermaksud kata penguat ini boleh berada di mana? Boleh berada sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Maksudnya suka hati dia lah. Suka hati kata penguat bebas ini nak duduk di hadapan boleh ataupun nak duduk di belakang kata adjektif pun boleh. Tak ada masalah. Jadi di sini kita lihat contohnya sangat, amat dan juga sungguh. Formula supaya murid lebih ingat dan faham kata penguat bebas ini SAS. S-A-S. S untuk sangat, A untuk amat, S untuk sungguh. Sangat, amat, sungguh. SAS. Dan mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata penguat bebas. Lihat di situ. Gadis itu cantik amat. Lihat dia di situ. Amat itu berada di mana? Ya, berada di belakang kata adjektif. Kata adjektifnya apa? Iaitu cantik. Jadi di sini amat merupakan kata penguat bebas dan diletakkan di belakang kata adjektif. Kalau murid-murid nak letak amat itu di hadapan kata adjektif pun boleh. Contohnya, gadis itu amat cantik. Boleh, tiada masalah. Sebab itulah dikatakan sebagai kata penguat bebas. Dan kita lihat contoh ayat yang lain. Kehidupannya sungguh mewah. Lihat di situ. Sungguh merupakan kata penguat bebas dan berada di mana? Berada di hadapan kata adjektif. Adjektifnya apa? Mewah. Tulisan yang berwarna biru itu. Jadi di sini murid-murid bebas sama ada hendak meletakkan sungguh itu di hadapan ataupun di belakang mewah. Contoh, kalau cikgu letakkan kata penguat bebas sungguh itu di belakang mewah. Contoh ayatnya, kehidupannya mewah sungguh. Boleh, tiada sebarang masalah. Dan kita lihat contoh yang ketiga ayatnya, rumahnya sangat besar sekali. Jadi di sini nampak tak perbezaan antara ayat-ayat tadi yang lain? Jadi ayat yang ketiga ini terdapat kata penguat dua, iaitu dua kata penguatnya, sangat dan juga sekali. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat bebas ini bolehlah ditambahkan dengan kata penguat belakang, iaitu sekali. Dan sekali itu mestilah berada di belakang kata adjektif. Contoh ayatnya, rumahnya sangat besar sekali. Jadi di sini sangat ini mestilah berada di hadapan kata adjektif, iaitu besar. Dan sekali ini kata adjektif belakang mestilah berada di belakang. Takkanlah duduk di hadapan. Jadi di sini diharapkanlah murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis kata penguat beserta contoh ayatnya. Seterusnya,
Mari kita bina 3 ayat menggunakan kata adjektif dan kata penguat berdasarkan gambar pertama untuk dijadikan sebagai perenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, murid-murid perlu membina ayat. Menggunakan apa? Menggunakan kata adjektif dan juga kata penguat untuk menjelaskan gambar yang cikgu tunjukkan. Oleh itu, mari kita lihat gambar yang pertama. Di situ terdapat orang yang menjual makanan, ada orang yang membeli makanan, ada pelbagai jenis makanan yang sungguh enak. Oleh itu, cikgu sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar ini. Jangan risau ya murid-murid. Okey, kita lihat dalam jadual di situ cikgu sudah sediakan ada kata penguat, ada kata adjektif, ada kata penguat. Kenapa cikgu letakkan ada 2 bahagian ni dalam jadual ini kata penguat? Jadi di sini cikgu saja letak di sini kata penguat yang mula-mula itu sebagai kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Dan kita lihat ada lagi satu bahagian kan kata penguat yang cikgu tunjukkan dalam jadual itu. Jadi di situ kata penguat ini merujuk kata penguat belakang, belakang dan juga kata penguat bebas. Kerana kata penguat bebas ini bebaslah kan, cikgu dah terangkan tadi, boleh berada di hadapan ataupun di belakang. Kata adjektif. Mari kita lihat di sini kata penguat yang cikgu sudah sediakan di sini iaitu sangat. Kata adjektifnya sedap. Oleh itu sangat sedap. Sangat ini merupakan kata penguat bebas. Jadi di sini cikgu gunakan sangat dan kata adjektifnya sedap. Mari kita lihat contoh ayat. Di situ terdapat jualan makanan yang sangat sedap di gerai makanan. Jadi sudah terbentuknya satu ayat yang menggunakan apa? Yang menggunakan kata penguat dan juga kata adjektif. Mari kita lihat maklumat yang seterusnya. Kata penguat di situ sangat, kata adjektifnya murah dan kata penguat sekali. Sekali di sini menunjukkan kata penguat belakang. Jadi di sini sangat murah sekali. Oleh itu mari kita lihat contoh ayat. Makanan dan minuman di situ ... Murid perlu lengkapkan ayat ini. Okey, lengkapkan ayat ini dengan kata penguat berserta kata adjektif yang cikgu jelaskan tadi. Dan kita lihat maklumat yang seterusnya, paling laris. Paling ini kata penguat apa? Kata penguat hadapan. Kerana apa? Kerana berada di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya di sini cikgu sudah tunjukkan iaitu laris. Laris itu bermaksud laku. Dan kita lihat contoh ayatnya. Jualan makanan seperti sate dan kuih muih adalah yang ... di sini. Jadi di sini murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata penguat dan kata adjektif yang cikgu tunjukkan ini. Kemudian murid-murid lihat ya, dalam jadual ini ada tanda tanya. Apakah maksud tanda tanya ini? Maksudnya di sini murid bolehlah tambah idea sendiri. Nak bina ayat sendiri pun boleh, tiada sebarang masalah asalkan menepati tata bahasanya menggunakan kata penguat hadapan ataupun kata penguat belakang maupun kata penguat bebas berserta kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar. Oleh itu, sudahlah lengkap gambar ini terbentuknya 3 ayat dan 3 ayat ini akan dijadikan sebagai satu perenggan untuk dijadikan sebagai penulisan nanti. Baiklah murid-murid, bina 3 ayat menggunakan kata adjektif dan kata penguat berdasarkan gambar kedua
untuk dijadikan sebagai perenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, murid perlu menjelaskan gambar yang cikgu tunjukkan ini dengan menggunakan kata adjektif berserta kata penguat yang sesuai. Jadi di sini, cikgu sudah pun membantu murid-murid. Jangan risau ya murid-murid, sebab cikgu dah bantu murid-murid menjelaskan gambar yang kedua ini, iaitu gambar ceramah motivasi. Tajuknya Rahsia Murid Cemerlang. Mari kita lihat jadual yang cikgu sediakan di sini, iaitu terdapat penggunaan kata penguat sangat. Sangat ini merupakan kata penguat bebas. Kerana apa? Kerana cikgu bebaslah, suka hati cikgu lah. Maksudnya tu nak letakkan di hadapan kata adjektif. Jadi di sini kata adjektifnya iaitu luas. Maka menjadi sangat luas. Dan kita lihat contoh ayatnya di sini. Terdapat aktiviti ceramah motivasi yang diadakan di dalam dewan yang ... Jadi di sini, kalaulah murid-murid nak menggunakan kata penguat belakang pula, contoh yang cikgu tandakan tolak itu ataupun sempang, murid nak tambahkan sekali boleh. Sekali itu merupakan kata penguat belakang. Contohnya, sangat luas sekali. Boleh. Kita lihat maklumat yang kedua. Kata penguatnya di situ cukup. Cukup merupakan kata penguat hadapan kerana berada di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu petah. Maka menjadi cukup petah. Boleh tak kalau cikgu letakkan sekali di belakang petah tu? Kata penguat belakang sekali. Boleh tak? Tak boleh ya. Hanya kata penguat bebas sahaja yang boleh menerima kata penguat belakang iaitu sekali. Mari kita lihat contohnya. Di situ, penceramah motivasi itu ... menyampaikan ceramahnya. Maksud di sini murid perlu lengkapkan ayat ini menggunakan kata penguat hadapan yang iaitu cukup dan juga kata adjektifnya iaitu petah dalam ayat ini. Mari kita lihat maklumat yang seterusnya. Cikgu menggunakan tanda sempang ataupun tanda tolak di situ dalam bahagian kata penguat hadapan. Maksudnya cikgu tidak menggunakan kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Maka di sini kita lihat kata adjektif yang cikgu gunakan iaitu ceria. Dan ada pula kata penguat belakang iaitu sekali. Maka menjadi ceria sekali. Oleh itu, mari kita lihat contoh ayat. Pengunjung yang mendengarnya berasa ... dan tidak berasa bosan. Oleh itu, murid lengkapkanlah ayat ini. Dan di sini terdapat tanda soal dalam jadual. Maksudnya, murid-murid bebas. Bebas untuk menggunakan kata penguat hadapan, kata penguat belakang, ataupun kata penguat bebas. Yang sesuailah kan berdasarkan gambar ini beserta kata adjektif. Dan murid bebaslah untuk membina ayatnya asalkan tidak menyalahi tata bahasa. Maka ayat ini sudah pun menjadi 3 ayat. Dan 3 ayat ini akan membentuk sebagai satu perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, murid-murid bina 3 ayat menggunakan kata adjektif dan kata penguat berdasarkan gambar ketiga untuk dijadikan sebagai perenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, murid-murid perlu menjelaskan gambar yang ketiga ini menggunakan kata adjektif berserta kata penguat yang sesuai. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menjelaskan gambar ini. Dan gambar ini mengenai
Kelab Doktor Muda. Dan Kelab Doktor Muda ini terdapat pelbagai aktiviti yang dilaksanakan seperti senam robik, pameran kesihatan dan juga pemeriksaan kesihatan. Maka di sini cikgu sudah pun menyediakan jadual. Okey, kita lihat jadualnya. Kata penguat. Di sini cikgu letakkan tanda tolak ataupun tanda sempang. Maksudnya cikgu tidak menggunakanlah sebarang kata penguat. Maka di sini kata adjektif yang cikgu gunakan iaitu meriah. Dan kita lihat kata penguat belakang yang cikgu gunakan di sini iaitu betul. Maka menjadi meriah betul. Mari kita lihat contoh ayat. Di situ juga ada reruai kesihatan yang ... kerana dikunjungi oleh orang ramai. Murid-murid lengkapkanlah ayat ini menggunakan kata adjektif dan juga kata penguat belakang tadi. Mari kita lihat maklumat yang kedua iaitu cikgu menggunakan kata penguat bebas iaitu sangat. Kalaulah murid-murid hendak letak kata penguat bebas yang lain seperti amat ataupun sungguh, boleh tak? Bolehlah kan? Sebab kata penguat bebas ini boleh berada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Dan di sini cikgu menggunakan kata adjektifnya iaitu seronok. Dan terdapat kata penguat belakang yang cikgu gunakan iaitu sekali. Maka menjadi sangat seronok sekali. Ingat ya murid-murid, hanya kata penguat bebas SAS tadi sangat amat sungguh yang boleh menerima kata penguat belakang iaitu sekali. Kalau murid-murid menggunakan kata penguat belakang sekali berserta kata penguat hadapan, boleh tak? Tak boleh ya. Hanya kata penguat bebas sahaja yang boleh menerima kata penguat belakang iaitu sekali. Kita lihat contoh ayat. Terdapat aktiviti senam robik yang ... Maka di sini murid lengkapkanlah ayat ini. Dan kita lihat maklumat yang ketiga. Terdapat penggunaan kata penguat bebas iaitu sangat. Boleh tak kalau murid-murid nak letak kata penguat bebas iaitu amat ataupun sungguh? Boleh tak? Bolehlah kan? Tak ada masalah. Jadi di sini kata adjektifnya iaitu mesra. Dan kata penguat belakang cikgu tidak gunakan, iaitu cikgu letakkan tanda sempang ataupun tanda tolak. Maka menjadi sangat mesra. Dan kita lihat contoh ayat. Doktor di situ ... terhadap pesakit yang mendapatkan rawatan. Jadi di sini murid lengkapkanlah ayat ini. Dan dalam jadual ini terdapat tanda soal. Maksudnya murid-murid bebaslah untuk menggunakan idea sendiri iaitu menggunakan kata penguat yang bersesuaian sama ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas berserta kata adjektif yang sesuai. Dan murid-murid bebaslah untuk membina ayat. Oleh itu, gambar ini sudah pun lengkap menjadi 3 ayat. Dan 3 ayat ini akan membentuk satu perenggan untuk dijadikan sebagai penulisan nanti. Seterusnya, mari bina 3 ayat menggunakan kata adjektif dan kata penguat berdasarkan gambar keempat ini untuk dijadikan sebagai perenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya murid perlu menjelaskan gambar ini dengan membina ayat menggunakan kata adjektif dan kata
penguat yang bersesuaian. Jangan risau murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid membina ayat berdasarkan gambar yang keempat ini. Mari kita lihat gambar yang keempat ini mengenai gerai kelab seni dan budaya. Di sini terdapat pelbagai aktiviti yang dilaksanakan seperti pameran, jualan kraft tangan, mungkin ada pertandingan melukis. Jadi di sini kita lihat kata penguat yang cikgu gunakan di sini iaitu sangat. Sangat ini kata penguat jenis apa? Kata penguat bebas. Boleh tak kalau murid-murid hendak letakkan kata penguat hadapan? Boleh tak? Contohnya terlalu, paling, makin, cukup, kurang. Boleh tak? Boleh, asalkan yang sesuai dengan konteks kata adjektifnya di sini, iaitu kata adjektifnya murah. Boleh tak kalau murid-murid letakkan paling murah? Boleh tak? Boleh. Ataupun cukup murah. Boleh tak? Boleh. Boleh itu. Mari kita lihat ayatnya. Di situ juga disediakan jualan kraft tangan yang ... Murid lengkapkanlah ayat ini. Dan kita lihat maklumat yang kedua pula. Di bahagian kata penguat di sini, cikgu letakkan tanda sempang ataupun tanda tolak. Maksudnya cikgu tidak menggunakan sebarang kata penguat. Dan kita lihat kata adjektifnya. Di sini cikgu gunakan cantik. Dan kita lihat kata penguat yang cikgu gunakan di sini iaitu benar. Dan benar ini merupakan kata penguat jenis apa? Ya, benar ini merupakan kata penguat jenis belakang. Maksudnya kata penguat belakang. Cantik, benar. Maka kita lihat contoh ayatnya. Ukiran labu sayung dan anyaman tikar di situ ... Murid lengkapkanlah ayat ini. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga. Terdapat kata penguat yang cikgu gunakan di sini iaitu sungguh. Sungguh ini kata penguat jenis apa? Bagus, jenis bebas. Kata penguat bebas. Boleh tak kalau murid-murid nak gantikan dengan sangat ataupun amat? Boleh tak? Bolehlah. Jadi di sini murid boleh bebas menggunakan kata penguat bebas. Ataupun murid-murid boleh tak kalau nak gantikan sungguh ini dengan kata penguat hadapan, iaitu paling, terlalu, cukup, makin ataupun kurang. Boleh tak? Bolehlah, asalkan bersesuaian mengikut konteks. Di sini cikgu menggunakan kata adjektif iaitu unik. Maka menjadi sungguh unik. Lepas tu kata penguat cikgu letakkan tanda sempang di situ kan. Maksudnya tidak menggunakan sebarang jenis kata penguat. Tapi kalau murid-murid hendak letak kata penguat belakang sekali, contohnya sungguh unik sekali, boleh tak? Boleh. Seperti yang cikgu ingatkan sebentar tadi, hanya kata penguat bebas iaitu sangat, amat, sungguh bolehlah disertakan dengan kata penguat belakang iaitu sekali. Hanya sekali itu sahaja yang boleh letakkan dengan kata penguat bebas. SAS, SAS, sangat amat sungguh. Maka menjadi ayatnya di sini, pameran pelbagai kraft tangan di situ juga ... dan menarik hati para pengunjung di situ. Boleh. Dan murid-murid lengkapkanlah ayat ini. Dan dalam jadual ini terdapat tanda soal. Maksudnya murid-murid bebaslah untuk
mengemukakan idea sendiri, iaitu murid-murid bolehlah untuk memilih kata penguat berserta kata adjektif yang sesuai untuk membina ayat. Oleh itu, gambar keempat ini sudah pun mempunyai 3 ayat. Dan 3 ayat ini akan membentuk sebuah perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid-murid untuk melakukan aktiviti yang ketiga. Tuliskan sebuah penulisan mengenai jayakan aktiviti sekolah dengan menggunakan ayat-ayat yang telah kamu bina tadi. Maksudnya, murid-murid perlu menghasilkan sebuah karangan ataupun penulisan yang lengkap yang bertajuk Jayakan Aktiviti Sekolah. Jangan risau, Cikgu Afan sudah menyediakan panduan penulisan ini. Mari kita lihat P1, iaitu perenggan yang pertama. Dan perenggan yang pertama ini merupakan sebagai pendahuluan. Mari kita lihat pendahuluan yang cikgu sediakan di sini. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling telah bermurah hati untuk menyumbangkan idea dan tenaga bagi menjayakan program sarana. Sepanjang program itu berlangsung, pelbagai aktiviti yang amat menarik sekali telah diadakan. Oleh itu, murid-murid perlulah melengkapkan karangan ini dengan menulis perenggan yang kedua sehinggalah penutup, iaitu perenggan yang keenam. Dan murid-murid perlulah merujuk gambar yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi dalam aktiviti yang kedua. Oleh itu, murid-murid janganlah lupa untuk menulis penanda wacana di awal perenggan. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.